Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan topik konflik antarabangsa bab 9 sejarah tingkatan 5. Hari ini, pelajar-pelajar sekalian, kita melihat suasana tegang di seluruh dunia kerana perang melawan musuh yang tidak kelihatan dan dia telah menjadi satu pandemik. Dalam sejarah dunia, suasana ini telah berlaku sebanyak 3 kali. Bermula seawal abad ke-20. Marilah kita sama-sama merujuk buku teks sejarah tingkatan 5 di muka surat 228 hingga 236. Dan sekarang, gunakan teknik bacaan pantas dengan hanya membaca subtopik, peta, gambar dan jadual yang ada di muka surat 228 hingga 236. Saya pasti pelajar-pelajar telah mendapat sedikit maklumat penting berkaitan dengan topik ini. Seterusnya pelajar-pelajar sekalian, marilah kita mengisikan maklumat dalam jadual konflik yang tertera dengan menggunakan teknik bacaan berfokus. Saya pandu anda dengan contoh dan selepas itu anda teruskan mencari maklumat dan isikan jadual tersebut selengkapnya. Marilah kita sama-sama menyemak hasil kerja anda dengan jawapan yang cikgu sediakan. Pelajar-pelajar sekalian, jika kita lihat soalan-soalan SPM yang lampau, bab 9 adalah bab yang sentiasa keluar dalam peperiksaan SPM. Dan selalunya ia diwakili oleh soalan nombor 11. Disebabkan acap kali keluar dalam peperiksaan, maka kebanyakan soalan yang dikemukakan bersifat kemahiran berfikir aras tinggi. Terdapat 2 cara untuk menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Pertama, ialah membanyakkan bacaan tentang isu semasa supaya pengetahuan anda menjadi luas. Cara yang kedua ialah menggunakan teknik menjawab soalan kebat yang telah dicipta oleh cikgu-cikgu sejarah di Malaysia. Salah satu teknik tersebut adalah kaedah 8 ekor biawak super. Pelajar-pelajar sekalian, 8 ekor biawak super merupakan satu formula untuk menjawab soalan kebat yang menggunakan nilai murni sebagai teras jawapan. Semua nilai-nilai murni tersebut bermula dengan huruf B. Sebab itulah cikgu namakan dengan 8 ekor biawak super. Antara perkataan-perkataan tersebut adalah berani, bersatu, bertanggungjawab, bertoleransi, berdikari, berhemah tinggi, berdisiplin, berwawasan, bersemangat wajar, berfikiran terbuka, berintegriti,
bekerjasama, bersyukur, bertakwa dan sebagainya. Bagi menggunakan kaedah 8 ekor biawak super, pelajar-pelajar perlu rujuk grafik organizer yang telah cikgu sediakan yang terdiri daripada 2 formula yang cikgu panggil sebagai grafik organizer 1 yang tanpa lajur 3 dan 4 berbeza dengan grafik organizer 2 yang menggunakan kesemua 14 lajur. Baik, sekarang kita cuba menjawab soalan SPM ulangan 2019. Soalannya berbunyi, bagaimanakah badan-badan antarabangsa boleh menyelesaikan konflik tersebut? Beri cadangan anda. Markah yang diperuntukkan 8 markah. Cikgu paparkan dulu contoh jawapan yang menggunakan 8 ekor biawak super. Jawapannya berbunyi, badan-badan antarabangsa boleh menyelesaikan konflik tersebut ialah melahirkan pemimpin yang berani untuk mengekalkan keamanan negara seperti pemimpin negara-negara blok berkecuali yang terus mendukung piagam PBB. Baik, bagaimana cikgu jawab soalan tersebut? Lajur pertama, cikgu ambil daripada isu, iaitu ambil daripada soalan yang berwarna hitam. Itu adalah isu. Jadi, kita ambil semua isu, kita tulis, maka jawapannya, badan-badan antarabangsa boleh menyelesaikan konflik tersebut. Seterusnya, lajur kedua. Pilih salah satu dari perkataan yang disenaraikan. Sama ada kerana ataupun ialah. Jadi cikgu pilih ialah. Lajur ketiga pula, hanya ada satu perkataan iaitu ia. Maka untuk soalan ini kita tinggalkan sebab ia tidak berkaitan. Begitu juga dengan lajur 4, kata hubung 2, kita tinggalkan. Lajur kelima, kita tidak boleh tinggalkan. Kita kena ambil. Ada 3 perkataan yang disenaraikan, pilihlah sama ada melahirkan, memupuk atau mewujudkan. Cikgu pilih perkataan melahirkan. Seterusnya, lajur 6. Ada 4 perkataan. Cikgu pilih pemimpin. Lajur ke-7 pula, kata hubung 3. Ada 1 perkataan saja, iaitu yang. Lajur ke-8, 8 EBS. Tadi kita dah tengok ada banyak perkataannya, tapi yang dominan cikgu senaraikan 3 saja di sini. Jadi, cikgu pilih berani. Untuk lajur ke-9, kata hubung berlapis. Ada 2 perkataan, untuk dan supaya. Jadi, berdasarkan kepada ayat yang akan berlaku dalam jawapan ini, cikgu pilih untuk. Lajur ke-10 pula, kata kerja 2. Mengekalkan, meningkatkan, ataupun memelihara. Maka cikgu pilih perkataan mengekalkan. Seterusnya, lajur ke-11. Subjek yang berkaitan dengan kesan yang terdiri daripada 3 fasa. Kemajuan negara, keamanan negara, kedaulatan negara. Cikgu pilih frasa keamanan negara. Lajur ke-12 pula, kata bandingan. Ada 1 perkataan saja, iaitu seperti. Maka kita pilih seperti. Lajur ke-13. Contoh yang ada skop masa. Kita ambil daripada buku teks ataupun nota yang telah kita buat sebentar tadi. Yang kita perlu perhatikan adalah
tokoh ataupun masyarakat. Sebagai contoh, kalau kamu tidak ingat contoh yang ada dalam topik ini, maka kamu ambillah tokoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad adalah contoh yang tidak dapat disangkal lagi. Boleh juga, kalau contoh berkaitan dengan masyarakat, maka kita ambil contoh umat Islam zaman Nabi Muhammad. Itu jika kamu tak ingat. Kalau ingat, ambil saja daripada nota yang telah kita sediakan. Jadi apa yang perlu kamu buat adalah kamu pilih salah satu daripada perkataan yang disenaraikan atau tukar kepada contoh yang berkaitan topik. Maka dalam ayat ini saya tukar kepada contoh yang berkaitan dengan topik. Maka saya tuliskan pemimpin negara-negara blok berkecuali yang ada dalam nota yang kita tulis tadi. Tajuk ke-14. Huraian contoh. Untuk tajuk ini, hanya jika kamu mampu saja untuk kamu gunakannya. Jika tak mampu, cukup setakat laju ke-13 sahaja. Kerana di tahap itu, kamu sudah boleh mendapat 3 markah bagi setiap ayat yang kamu tulis. Jadi, di lajur ke-14 ini, terangkan apa yang dibuat oleh tokoh atau masyarakat yang telah kita ambil sebagai contoh tadi. Maka di sini saya terangkan bahawa yang terus mendukung piagam PBB. Untuk ayat yang kedua pula, jika kamu rujuk di lajur 1, ada penanda wacana. Jadi, kita ambil salah satu daripada perkataan yang disenaraikan, maka kita gunakan seterusnya untuk memulakan ayat kedua. Selepas itu, teruskan ke lajur 5 dan lajur-lajur yang seterusnya sehinggalah ke lajur 13 ataupun lajur 14. Tapi perlu diingat bahawa jangan guna perkataan yang sama dengan ayat pertama tadi. Kita kena pelbagaikan perkataannya. Sebagai contoh, untuk ayat kedua, seterusnya melahirkan rakyat yang berintegriti untuk memelihara kedaulatan negara dan seterusnya seperti yang ada dalam lajur. Jadi, untuk jawapan penuh adalah seperti berikut. Badan-badan antarabangsa boleh menyelesaikan konflik tersebut ialah dengan melahirkan pemimpin yang berani untuk mengekalkan keamanan negara seperti pemimpin negara-negara blok berkecuali yang terus mendukung piagam PBB. Ayat yang kedua, seterusnya melahirkan rakyat yang berintegriti untuk memelihara kedaulatan negara seperti umat Islam zaman Nabi Muhammad yang mengamalkan etika perang yang murni. Sekarang, kita cuba untuk menggunakan grafik organizer kedua dan kita lihat soalan SPM 2015. Soalannya berbunyi, berdasarkan perkembangan teknologi persenjataan terkini, ramalkan masa depan dunia. Markahnya 6. Untuk itu, kita gunakan grafik organizer nombor 2 kerana aras soalan ini lebih tinggi.
Jadi, kita merahkan stem soalan dan kita hanya ambil isu saja. Jadi, contoh jawapannya ialah ramalan masa depan dunia berdasarkan perkembangan teknologi persenjataan terkini itu adalah untuk lajur 1. Lajur kedua, kata hubung ada 2 kerana ataupun ialah. Kita ambil ialah. Lajur ketiga, tiada pilihan. Perkataannya ialah ia. Lajur keempat, sebab ia belum berlaku, maka kita ambil akan. Lajur kelima, seperti kaedah yang pertama, maka kita teruskan dengan memilih salah satu daripada 3 perkataan yang telah disenaraikan. Cikgu ambil perkataan melahirkan. Lajur 6, rakyat, belia, pelajar ataupun pemimpin. Cikgu pilih pemimpin. Lajur ke-7, kata hubung 3. Tiada pilihan lain, hanya ada satu perkataan iaitu yang. Lajur ke-8, 8 EBS, cikgu pilih berani. Lajur 9, kata hubung berlapis, cikgu pilih untuk. Lajur ke-10, cikgu pilih meningkatkan. Lajur ke-11, untuk kesan, cikgu pilih kedaulatan negara. Lajur ke-12, kata bandingan, seperti. Maka cikgu gunakan seperti. Lajur ke-13, contoh yang ada skop masa yang kita ambil daripada buku teks ataupun nota daripada topik ini. Maka cikgu ambil tokoh Adolf Hitler. Lajur ke-14, huraian contoh. Cikgu gunakan ayatnya yang menyerang negara yang tidak sehaluan dengannya semasa Perang Dunia Kedua. Ayat kedua bagi soalan ini, maka kita mulakan dengan penanda wacana. Seterusnya, ia akan memupuk rakyat ataupun masyarakat dunia yang bersatu untuk memelihara keamanan negara atau dunia seperti rakyat negara-negara Seattle. Jawapan penuh kepada soalan tadi ialah ayat pertama, ramalan masa depan dunia berdasarkan perkembangan teknologi persenjataan terkini ialah ia akan melahirkan pemimpin yang berani untuk meningkatkan kedaulatan negara seperti Adolf Hitler yang menyerang negara yang tidak sehaluan dengannya semasa Perang Dunia Kedua. Untuk ayat kedua, seterusnya, ia akan memupuk rakyat ataupun masyarakat dunia yang bersatu untuk memelihara keamanan negara atau dunia seperti rakyat negara-negara Seattle yang berazam untuk menjadikan rantau Asia Tenggara sebagai rantau aman, bebas dan berkecuali. Kesimpulan daripada apa yang telah cikgu terangkan kepada kamu tadi, kaedah 8 EBS ni cara penggunaannya ada 2 formula. Formula 1, tanpa lajur 3 dan 4, yang kesemuanya 12 lajur saja. Sementara kaedah yang kedua, kita gunakan semua lajur sepenuhnya, di mana dia terdiri daripada 14 lajur.
Dan langkah yang perlu kamu ambil untuk memahirkan diri untuk menggunakan Formula 8 EBS ialah kamu kena hafal kedua-dua formula tersebut. Jika kamu tidak pasti nak gunakan Formula 1 ataupun Formula kedua, saya cadangkan kamu tulis kedua-dua formula sebagai jawapan kamu. Seterusnya, pilih perkataan yang ada dalam formula tersebut dan semak jawapan sama ada jawapan anda tadi, gramatis ayatnya dan logik jawapannya. Bagi huraian contoh, mesti ada skop masa. Jangan buat umum. Contohnya, seperti tentera MPAJA yang berjuang menentang Jepun. Ada skop masa di situ iaitu zaman Jepun. Seperti Ali bin Abu Talib yang menggantikan Nabi ketika hijrah. Skop masanya ialah hijrah. Sebagai penutup kepada sesi kita pada hari ini, pelajar-pelajar kena ingat bagi topik dan bab-bab lain, buatlah langkah yang seperti yang telah kita buat pada hari ini. Buat nota, kemudian barulah kita buat latihan. Jadi pelajar-pelajar sekalian, sejarah itu mudah. Jom belajar sejarah untuk mencipta sejarah. Dan jawab ikut ilmu, bukan ikut nafsu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.